Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum kepada semua teman-teman yang sedang mendengar Celebrity Podcast Nabil Ahmad. Guys, dahsyat cerita pasal pondan di episod yang lepas. Jadi korang ketawa ya. Hidup ni ataupun sebenarnya kehidupan kehidupan ni adalah seperti apa yang kita sangkakan. Dia sama macam dalam hadis lah. Apa yang kita sangkakan pada Allah, itulah yang dia akan bagi kepada kita. Kalau kita selalu bersangka baik pada Allah, baiklah yang akan kita dapat. So Alhamdulillah, tiba masa saya bertemu dengan jodoh saya, Nazirah binti Ayub nama dia. Dan yang kelakarnya, tak adalah kakak. Yang peliknya, tak adalah pelik. Tapi yang agak saya sendiri pun tak sangka, kawan baik saya yang gemuk tu, yang bagi dekat saya nombor telefon bapuk tu, dia kahwin dengan kakak isteri saya. Dan kerana pertemuan diorang berdating dulu, saya ikut dia. Rupa-rupanya girlfriend dia bawa adik dia. So tak semena-mena dia jadi double date. So saya ingat lagi kali pertama saya berjumpa dengan dia adalah di KL Central. Dan malam tu adalah malam New Year. So kami pun pergi ke Bukit Bintang untuk celebrate. So malam tu dia macam dalam movie. Sebab dalam keramaian tu orang bersesak-sesak. Kawan saya dengan girlfriend dia, yakni kakak kepada isteri saya sekarang. Dan disebabkan kerana terlalu ramai orang malam tu, saya pimpin tangan dia untuk keluar daripada kesesakan. Dan tujuan saya buat tu adalah sebab masa tu umur dia baru 17, saya pula dah lebih dewasa. So orang pula ramai. So kami berempat berpimpin tangan di antara satu sama lain. Dan selepas tu kami terputus hubungan. Saya dengan kehidupan saya, dia dengan kehidupan dia. Dan kami bertemu balik bila kawan saya ni yang bagi nombor telefon pondan tu dekat saya tu jadi kahwin dengan girlfriend dia ni, yakni kakak kepada isteri saya sekarang. So masa tu kami bertemu semula. Saya tengok dia tengok saya. Dan dia tengok ada orang lain di sebelah saya. Dan masa tu pula saya adalah Nabil Ahmad Raja Lawak. Maafkan saya betulkan balik ayat tu. Saya adalah Nabil Ahmad juara Raja Lawak musim kedua / bintang popular 2008. Dan saya pada masa tu hanya mengenali dia sebagai adik ipar kepada kawan baik saya. Itu saja. Saya tak pernah terfikir lebih daripada itu. Saya tak pernah rasa yang macam satu hari aku akan kahwin dengan dia. Satu hari aku akan ada keluarga dengan dia. Satu hari aku akan ada anak dengan dia. Saya tak pernah fikir. Bila saya diuji dengan kegagalan dalam kehidupan, saya ingat daripada 2008 saya akan terus naik, terus berjaya dan terus maju dalam kehidupan saya. Tapi tak, Allah uji saya. Masa tu saya melalui satu zaman kemerosotan. Sampai satu masa takdir telah menjodohkan saya dengan isteri saya, Nazirah binti Ayub. Dan kami berkahwin pada 2011. So Alhamdulillah, saya dikurniakan seorang isteri yang sangat baik, cantik pula tu. Lepas kahwin tu, kami cuma dapat duduk dekat sebuah studio house dekat Tropicana City Mall. Satu rumah yang ada satu bilik. Buka pintu rumah, nampak bilik tidur, nampak dapur, nampak ruang tamu, semua nampak. Straight je. Kecil je rumah tu masa tu kan. Tapi Alhamdulillah, bahagia lah. Seronok kan. Balik, ada orang tunggu, ada orang siapkan makan. Nak keluar rumah, ada orang siapkan baju. Hari-hari ada orang tanya khabar. Setiap masa orang tanya kat mana. Lama-lama rimah juga. Tapi seronok bila ada orang ambil berat pasal kita. Dulu masa saya duduk berdua dengan dia, saya lah baby kan. Tapi Alhamdulillah 6 bulan ke 7 bulan lepas kami kahwin, saya dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Naira Mikela binti Ahmad Nabil. Itu anak first saya. Masya Allah, seronok sangat. Masa tu belum dapat tengok anak lagi, baru dapat berita isteri mengandung pun Allah dah bagi seronok. Allah dah bagi rasa macam seronok Satu rasa yang kita tak boleh nak cakap dengan perkataan. Kita kena rasa sendiri. Macam orang tanya, Durian King rasa dia macam mana? Kau pergilah beli, kau rasa. Itulah rasa Durian King. Seronok nak dapat anak ni, tak boleh dikatakan dengan kata-kata. Dia satu perasaan. Saya dapat anak yang first tu, ya Allah. Masa tu orang selalu tanya saya, banyak-banyak anugerah yang awak dapat. Anugerah apa yang paling best sekali? Saya cakap, bila saya dianugerahkan seorang anak, saya cakap, itulah anugerah yang paling best.
minta popular ke, anugerah meletup ke, apa-apa ke tak dapat menandingi anugerah seorang anak. Lepas tu Alhamdulillah rezeki anak saya, kami pindah, kami duduk di satu rumah yang lebih, cakap lebih selesa. Lepas tu kami lalu kehidupan bertiga. Dan yang best ni masa tu, anak saya yang first ni dia kelakar. Sebab dia selalu ikut saya pergi show sana sini. Dia selalu berada dekat backstage. Sampai kalau dekat rumah sunyi sangat, dia pelik. Dia tanya saya, kenapa sunyi sangat, tak boleh tidur, dia kata. Sebab dia dah terlalu biasa dengan suasana backstage kan, konsert. Kita selalu pergi buat show, memang bawa dia. Dia sampai kadang-kadang dulu dia buka TV sendiri, dia besarkan suara sebab dia tak boleh. Dia tak boleh sunyi-sunyi, dia tak suka. Tapi Alhamdulillah lama-kelamaan Allah bagi dia kefahaman agama. Bila kami dapat berita yang isteri saya mengandung anak yang kedua, anak saya yang pertama tu, dia macam teruja gila bila dapat tahu dia akan dapat adik. Saya pun macam, Allah seronok dah dapat anak yang kedua. Kami bagi dia nama Leila Medina. Tu best lah. Allah memang maha baik. Dan kita cuma perlu bersyukur je dengan apa yang Allah bagi hari-hari dekat kita. Macam saya tengah kongsikan kebaikan yang Allah bagi dekat saya. Dan saya yakin dan percaya semua yang sedang mendengar ni pun Allah bagi kebaikan dekat kita. Lepas anak kedua, saya dah plan untuk dapat anak yang ketiga. Tapi dekat anak yang ketiga ni, saya pelik sikit. Sebab apa saya pelik sikit? Sebab saya dah mula tanya, kalau dapat anak lelaki pun okey juga ni. Dah 2 girl, dapat anak lelaki seorang ni, Alhamdulillah. Dan saya betul-betul mahukan seorang anak lelaki. Untuk pengetahuan semua, saya ni pula yang mana mengenali saya ni main skateboard. Saya dah main skateboard daripada umur saya 15 tahun. Sampai saya sekarang pun masih main skateboard lagi. So, bila kita keluar outing, buat aktiviti dengan kawan-kawan saya, so diorang akan bawa anak-anak lelaki diorang main skate sama-sama. So, best lah kan? So, saya pula, anak saya cakap, takkan anak perempuan aku nak main skate? Kan? Dan anak perempuan saya nampaknya tidak cenderung kepada itu. Diorang nampaknya bila keluar je bawa kuali, diorang bawa microwave, diorang lebih suka masak. Bayangkan pergi jalan pavilion bawa microwave. Tapi girl kan, biarlah girl dengan cara girl kan. So untuk anak yang ketiga ni, bila saya dapat tahu isteri saya mengandung, saya dah mula letak satu pengharapan yang sangat besar. Saya cakap, saya dah doa, saya minta sangat anak ni anak lelaki kan. Sampaikan masa kita orang pergi buat check up, doktor tanya saya, nak tahu tak jantina anak? Saya cakap no, saya tak nak tahu. Saya nak tahu masa dia lahir nanti. So saya pun tunggu. Bila dalam bulan-bulan tu kan, kita ada keluar dengan isteri kita kan, orang tua-tua suka tengok kalau perut lonjong lah, perut dia bulat lah, dia ini anak lelaki ni kan, ni anak dia macam-macam lah, kejap dengan orang ni, kejap anak lelaki, kejap dengan orang ni anak perempuan. So tiba hari isteri saya dimasukkan ke dalam ward untuk melahirkan. Dan isteri saya melahirkan 3 Caesar. Sebab isteri saya tak boleh salin normal. So harinya pun telah tiba untuk saya mengetahui nak saya ni lelaki ke perempuan. Okey, so ni kita boleh recap balik lah kan, pada episod yang lalu bila kita cerita pasal rejection, bila kita cerita pasal qada dan qadar, macam mana kita menerima takdir. So hari ni hari anak saya keluar, dan hari ni adalah hari untuk saya diuji dengan takdir. So saya ada dekat dalam bilik bersalin tu dengan isteri saya, tunggu isteri saya ni kena bedah untuk keluarkan baby. Saya betul-betul masa tu saya memang betul-betul tak fikir benda lain. Saya cuma fikir yang anak saya ni yang akan keluar ni, anak saya ni adalah seorang baby boy. Itu je saya fikir. Saya tak fikir pun isteri saya akan selamat ke, anak yang akan keluar ni sihat ke, selamat ke. Saya tak fikir. Saya cuma fikir apa yang saya nak, dan kehendak saya ni harus dipenuhi. Itu je yang saya fikir. Sekali bila doktor bawa keluar baby tu, seorang girl, mula-mula tu saya macam terfrust tau. Dan saya tengok isteri saya, dia tengok muka saya. Cepat-cepat saya senyum. Saya cakap Alhamdulillah, anak kita selamat, anak kita sihat, anak kita tak ada cacat cela, you pun sihat. Saya terus taubat lah masa tu sebenarnya. Saya terus taubat on the spot juga. Saya taubat sebenarnya, saya nangis. Saya cakap dengan diri saya sendiri kan, ya Allah, apa yang kau bagi aku ni adalah yang terbaik untuk kau ya Allah. Sebab Allah tahu apa kita nak, Allah tahu apa kita fikir, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita.
So inilah satu benda yang saya belajar lah masa tu. Dan hari tu saya betul-betul belajar untuk terima apa je yang Allah bagi dekat saya. Saya ambil anak saya tu, saya terus azankan dekat telinga dia. Nangis saya hari tu. Sebelum anak saya keluar tu, saya seolah-olah tak mensyukuri apa-apa yang Allah pernah bagi dekat saya. Tapi bila saya tengok anak saya tu, lepas saya azankan dia, saya nangis, saya happy sangat. Saya macam syukur sangat. Saya cakap, wish, what can be better than this? Untuk someone yang macam saya ni, yang, ya Allah, hai, dah lah amal tak cukup, semayang tak bagus, zikir tak ada, puasa pun ke laut. Tapi Allah tetap bagi kebaikan daripada kita. Allah tetap curahkan kasih sayang dia dekat kita kan. Mishal Imani, nama baby tu, saya bagi tahu nama tu eksklusif dekat Meletup secara live. Saya rasa 2 hari 3 hari lepas baby saya tu dilahirkan. Dan nama tu pun saya macam betul-betul je kan. Oh, nak kena announce ke secara live ke? Mishal Imani binti Ahmad Nabil. Alhamdulillah. Dan sebenarnya bila saya balik, saya tak boleh tak tengok muka anak saya. Saya akan cari dia dulu. Sebab kalau saya ada masalah kat luar ke apa ke, wajah dia cukup untuk buat saya tenang, untuk buat saya lupa semua masalah saya dekat luar tu. Saya sayang anak-anak saya sayang isteri saya, dan saya sayang dia orang kerana Allah Ta'ala. Sebab tu sayang kita 100% hanya untuk Allah SWT. Dan bila kita belajar benda ni, kita akan rasa satu kemakmuran dalam hati, kemakmuran dalam kehidupan, ketenangan jiwa, ketenangan fikiran. Guys, orang yang mendengar ni, penerimaan pada apa yang Allah takdirkan pada kita tu sangat penting. Once kita dapat rasa benda ni, once kita betul-betul yakin dan pegang pada benda ni, dunia ni memang betul-betul tak ada apa-apa lah. Sebab ada satu kehidupan lagi yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat yang Allah janjikan untuk kita selepas kehidupan dekat dunia. So itulah kehidupan yang sepatutnya kita kejar. Dan satu benda yang saya belajar, isteri dan anak-anak ni adalah amanah daripada Allah SWT yang akan menjadi saksi dan penjamin kita dekat akhirat nanti. Kat mana yang kita akan dapat? Kerana diorang juga kita boleh duduk dalam syurga, dan kerana diorang jugalah kita boleh dicampakkan ke dalam neraka. So we have to choose wisely, guys. Mana yang kita kena arahkan diorang ni? Sebagai ketua keluarga, apa yang perlu kita buat? Jadi doakan untuk saya untuk terus istiqomah, doakan keluarga saya untuk terus berada di jalan Allah. Saya nak masuk dalam syurga Allah dalam keadaan saya berkeluarga. Jadi doakan saya, guys, insya-Allah. Dekat episod yang akan datang, saya akan kongsikan tentang kegagalan dalam kehidupan. Macam mana satu manusia yang bernama Nabi Ahmad menghadapi kegagalan dalam kehidupan. Nampak berjaya, tapi rupa-rupanya dia gagal. So guys, dengarkan saya di episod yang akan datang, insya-Allah. Celebrity Podcast Nabil Ahmad. Assalamualaikum.